Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sambung pembelajaran kita hari ini masih lagi bab 7, sukatan serakan data terkumpul. Okey, kekerapan longgokan bagi suatu data juga boleh diperoleh daripada jadual kekerapan. Kekerapan longgokan bagi suatu selang kelas ialah hasil tambah kekerapan bagi suatu selang kelas itu dengan jumlah kekerapan kelas-kelas sebelumnya. Hal ini memberikan suatu kekerapan longgokan dalam tertib menaik. Okey, kita tengok contoh 2. Bina jadual kekerapan longgokan daripada jadual kekerapan di bawah. Okey, ini ialah jadual kekerapan, ada selang kelas dan ada nilai kekerapan. Okey, soalan nak awak bina jadual kekerapan longgokan. So, kita nak bina satu jadual di mana ada satu lagi kolom kekerapan longgokan. So, macam mana nak cari kekerapan longgokan ni? Okey, mula sekali bentukkan jadual, bentukkan tabel yang ada selang kelas, kekerapan dan juga kekerapan longgokan. Kemudian masukkan data yang diberi, selang kelas, masukkan selang kelas, kemudian masukkan nilai kekerapan di sini. Dan macam mana nak cari kekerapan longgokan? Okey, mula-mula kekerapan adalah nilainya 4. Okey, kita tulis 4 di sini. Okey, sebab nilai kekerapan sebelum selang kelas ni tiada nilai. So, kita bermula dengan kekerapan 4. Okey, seterusnya untuk dapatkan kekerapan longgokan untuk selang kelas yang kedua ni, kita perlu tambah dengan nilai kekerapan. Kena tambah dengan nilai kekerapan selang kelas yang kedua. Okey, selang kelas yang kedua nilai kekerapannya 5. So, kita kena tambah dengan 5 untuk dapatkan nilai kekerapan longgokan untuk selang kelas yang kedua. Okey, untuk dapatkan selang kelas yang ketiga, untuk dapatkan kekerapan longgokan selang kelas yang ketiga, tambah dengan nilai kekerapan selang kelas ketiga. Okey, 9 tambah 8 dapat 17. 17 tambah 7 dapat 24. 24 tambah 3 dapat 27. Okey, ini adalah nilai-nilai kekerapan longgokan. Okey, jika lihat di sini, nilai 17 ini bermaksud terdapat 17 orang yang berumur 39 tahun dan kurang. So, maksudnya dan kurang. Maksudnya daripada umur 10 tahun hinggalah 39 tahun, jumlah bilangan yang berumur antara 10 hingga 39 tahun ialah 17 orang. Nilai 17 ini bermaksud terdapat 17 orang berumur 39 tahun dan kurang. 39 tahun dan kurang. Maksudnya ke belakanglah, sebabnya kita tambah daripada sini. 4 orang yang berumur antara 10 hingga 19. Kemudian kita tambah dengan 5 orang yang berumur antara 20 hingga 29. Kemudian 8 orang yang berumur antara 30 hingga 39. Jadi bila kita tambah kesemuanya, berada di kekerapan longgokan berada di sini, 17 menunjukkan yang berumur 39 tahun ke bawah. Okey, boleh faham? Okey, next kita tengok histogram. Okey, histogram. Histogram ialah satu perwakilan grafik yang telah dikumpulkan dalam julat dengan menggunakan palang bersebelahan. Tinggi palang dalam histogram mewakili kekerapan sesuatu kelas. Langkah-langkah membina histogram. Okey, yang pertama, cari sempadan bawah dan sempadan atas setiap selang kelas. Okey, sempadan ya, bukan had, sempadan. Sempadan bawah dan sempadan atas setiap selang kelas. Okey. Yang kedua, pilih skala yang sesuai pada paksi mencancang. Kemudian wakilkan kekerapan pada paksi mencancang. So, kekerapan pada paksi Y. Dan sempadan kelas pula pada paksi mengufuk, iaitu X. Okey. Dan
Kaedah yang ketiga, lukis palang yang mewakili setiap selang kelas dengan lebarnya sama. Okey, lebarnya mesti sama dengan saiz selang kelas dan tingginya berkadaran dengan kekerapan. Okey. Okey, seterusnya poligon kekerapan. Okey. Poligon kekerapan ialah satu graf. Okey, graf yang memaparkan data terkumpul menggunakan garis lurus dengan cara menyambungkan titik tengah setiap kelas pada hujung atas setiap palang dalam histogram. So, poligon kekerapan biasanya berkait dengan histogram. Biasanya kita bina histogram dulu baru kita buat poligon kekerapan. Okey, bergantung kepada soalan lah. Okey. Langkah-langkah membina poligon kekerapan. Yang pertama, tandakan titik tengah pada atas palang setiap selang kelas. Kemudian yang kedua, tandakan titik tengah sebelum kelas pertama dan selepas kelas terakhir dengan kekerapan sifar. Okey, ini penting ya. Syarat dia. Poligon kekerapan perlu bermula dengan nilai Y kosong. Okey. Nanti kita tengok contoh dia. Okey, next yang ketiga, lukis garis lurus yang menyambungkan titik-titik tengah yang bersebelahan. Okey, oleh kerana kita perlu lukis garis lurus, so pastikan guna pembaris, jangan guna tangan. Guna pembaris ya untuk menyambungkan titik-titik tengah yang bersebelahan tersebut. Okey, kita tengok contoh 3. Jadual kekerapan di bawah menunjukkan kelajuan kereta dalam kilometer per jam yang direkod oleh kamera perangkap laju di sebatang lebuh raya dalam suatu tempoh masa tertentu. Wakilkan data tersebut dengan histogram dan poligon kekerapan menggunakan skala 2 cm kepada 10 km per jam pada paksi mengufuk. Okey. So, paksi X 2 cm kepada 10 km per jam. Okey. Dan 2 cm kepada 10 buah kereta pada paksi mencancang. Okey, ni paksi Y. So, paksi Y 2 cm 10 buah kereta. Okey, ni bilangan kereta. Bilangan kereta kekerapan lah. Ni kekerapan. Ni ialah selang kelas. Okey, ini adalah selang kelas. Bina jadual. Yang perlu ada ialah sempadan bawah, sempadan atas. Kenapa perlu ada sempadan bawah dan sempadan atas? Sebab kita perlu bina histogram. Jika awak ingat lagi, histogram tadi, cikgu bagi tahu, langkah untuk bina histogram yang pertama ialah cari sempadan bawah dan sempadan atas. Jadi kita perlu bina jadual yang ada maklumat sempadan bawah dan sempadan atas bagi setiap selang kelas. Okey, jadi dalam jadual kita perlu ada wujudkan satu kolom sempadan bawah dan sempadan atas untuk kita bina histogram. Okey, untuk poligon kekerapan pula, tadi soalan kata, bukan soalan. Poligon kekerapan, kaedah untuk bina poligon kekerapan yang pertama ialah tandakan titik tengah pada atas palang setiap selang kelas. Jadi kita perlu tahu ataupun kita perlu cari nilai titik tengah. Okey, jadi kita pun perlu juga wujudkan satu kolom titik tengah dalam jadual ni. Okey, daripada jadual kekerapan, okey, kita pindahkan di dalam jadual ni. Okey, masukkan selang kelas di sini. Kemudian masukkan kekerapan dia di sini. Okey, macam mana nak cari titik tengah? Kalau ingat rumus titik tengah, bagaimana untuk mencari titik tengah? Cuba ingat balik. Okey, titik tengah. Sebelum ni cikgu dah bagi tahu semua rumus di dalam bab ni tidak diberikan dalam peperiksaan. Jadi awak perlu ingat. So dalam rumus
ni titik tengah ialah had bawah tambah dengan had atas kemudian bahagi dengan 2. Okey, jadi nak cari titik tengah bagi selang kelas ni, had bawah 70 tambah dengan had atas 79 kemudian awak bahagi dengan 2. 70 tambah dengan 79. Okey, awak cari dulu nilai ni, tekan kalkulator, 70 tambah 79 tekan sama dengan dulu. Kemudian baru awak bahagi dengan 2. Kemudian awak akan dapat nilai 74.5. Okey, begitulah seterusnya. Pastikan tambah dulu nilai, kemudian tekan sama dengan, baru bahagi dengan 2. 80 tambah 89, kemudian bahagi 2. Dapat 84.5. Seterusnya sehinggalah di yang terakhir 120 tambah 109 bahagi dengan 2. Okey, next, sempadan bawah. Okey, macam mana nak dapatkan sempadan bawah? Bagaimana rumusnya? Okey, jika awak ingat lagi, sempadan bawah. Sempadan bawah ialah had atas kelas sebelumnya tambah dengan had bawah kelas itu. Okey, baru bahagi dengan 2. Had atas kelas sebelumnya, kemudian tambah dengan had bawah kelas itu, bahagi dengan 2. Jadi, jika nak dapatkan sempadan bawah untuk selang kelas ni, kita tambahkan nilai had atas selang kelas sebelum. Okey, sebelum kelas ni nilainya adalah 60 hingga 69. Okey, had atas selang kelas sebelum selang kelas ni ialah 69 tambah dengan had bawah selang kelas ni. Had bawah kelas ni ialah 70. Jadi 69 tambah dengan 70 bahagi dengan 2. Awak akan dapat sempadan bawah dia 69.5. Okey. Sama juga untuk dapatkan sempadan bawah untuk selang kelas ni, kita ambil had atas kelas sebelum ni 79 tambah dengan had bawah kelas ini iaitu 80, kemudian awak bahagi dengan 2, awak akan dapat 79.5. Begitulah seterusnya sehingga di sini. Okey, sempadan atas pula. Macam mana rumus sempadan atas? Okey, sempadan atas pula, had atas kelas itu tambah dengan had bawah kelas selepasnya. Okey, macam mana? Okey, macam mana nak cari sempadan atas tadi? Dia kata had atas kelas itu 79 tambah dengan had bawah kelas selepasnya 80. Okey. Jadi 79 tambah 80 bahagi dengan 2. So akan dapat 79.5. Sama juga yang ni, nak dapatkan had sempadan atas untuk selang kelas ni ialah ambil had atas selang itu 89 tambah dengan had bawah selang selepas selangnya iaitu 90. 89 tambah 90 bahagi dengan 2. So akan dapat 89.5. Begitulah seterusnya sehingga di sini 129.5 adalah hasil daripada had atas kelas kelas ini, had atas kelas ini 109 tambah dengan had bawah kelas selepasnya 130 hingga 139. So tambah dengan had bawah kelas selepasnya 130 bahagi dengan 2, so akan dapat 129.5. Okey, selesai kita lengkapkan jadual ni, baru kita boleh bina histogram dan juga poligon kekerapan. Okey, histogram tadi yang maklumat yang kita perlukan ialah sempadan bawah dengan sempadan atas. Okey, untuk bina histogram, untuk paksi X, kita letak selang kelas. Okey,
Tapi ingat langkah-langkah untuk bina histogram. Letakkan sepadan bawah dan sepadan atas pada paksi X. Okey, kemudian untuk paksi Y kita letak kekerapan. Itu bilangan karakter. Okey. Tadi soalan dah bagi tahu 2 cm mewakili 10 buah karakter dan untuk paksi X 2 cm mewakili 10 km per jam untuk paksi mengufuk. Okey. So beza antara dua ni ialah 10. Okey, 79.5 tolak 69.5, 10, 89.5 tolak 79.5 ialah 10. Okey. So, kita dah mengikut skala yang diberikan. Kemudian bina palang. Palang bersebelahan. Mengikut nilai yang mengikut data lah. 69 hingga 79.5, 69 hingga 79.5, nilai kekerapannya ialah 5. So, cari nilai 5 di sini. Okey, tanda. Kemudian untuk 79 hingga 89.5 ialah 10. Okey, so tandakan nilai 10. Okey, buat palang. Untuk yang ni 89 hingga 89.5 hingga 99.5, nilai kekerapan ialah 20. So, masukkan nilai, cari nilai 20, kemudian bina palang. Okey, begitulah seterusnya cari nilai, kemudian tanda dan bina palang. Okey, siap histogram. Ni dah histogram. Kemudian kita nak bina poligon kekerapan. Poligon kekerapan syarat dia perlu ada titik tengah. Okey. Jadi titik tengah ni kita letak cari ataupun kita tanda pada histogram 74.5, titik tengah 74.5. Mana 74.5? 74.5 dan 9.5. So, tengah-tengah ni ialah titik tengah lah. So, awak tanda sini. So, tanda setiap titik tengah untuk histogram. Okey. Cuma biasanya kesilapan yang pelajar lakukan, dia terlupa untuk mencari ataupun meletakkan kekerapan sifar. Okey, kekerapan sifar. Sepatutnya poligon kekerapan, syarat untuk bina poligon kekerapan, kalau awak ingat langkah dia tadi, langkah untuk bina poligon kekerapan, tandakan titik tengah pada atas kepala setiap setengah kelas, kemudian tandakan titik tengah sebelum kelas pertama dan selepas kelas terakhir dengan kekerapan sifar. Okey, ni yang ni biasanya pelajar terlupa. Tandakan titik tengah sebelum kelas pertama dan selepas kelas terakhir. Ni kelas pertama. Okey, ni ialah kelas pertama. Sebelum kelas pertama di sini awak perlu letakkan titik tengah pada kekerapan sifar. Begitu juga dengan selang kelas terakhir. Selepas selang kelas terakhir perlu cari titik tengah dengan kekerapan sifar. Okey. Kena bermula dengan kekerapan sifar. Kemudian sambungkan semua titik-titik tengah yang berakhir juga dengan kekerapan sifar. Okey, pastikan sambung dengan menggunakan pembaris. Kalau awak guna tangan, salah. Kena guna pembaris untuk sambungkan. Pastikan ialah garis lurus. Sambung sehinggalah titik tengah pada kekerapan sifar. Okey, bermula dengan kekerapan sifar dan berakhir dengan kekerapan sifar. Itu poligon kekerapan. Okey, thank you.